Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Kita bertemu kembali dalam Nang Rindu, Regatta Sarawak. Satu acara yang cukup ikonik dalam kalender acara-acara penting dalam industri pelancongan di Sarawak ini bakal kembali pada 11 hingga 13 November nanti. Mungkin kita nak tahu apakah asal-usul dan aktiviti-aktiviti menarik yang bakal diadakan nanti. Dan juga kita akan melihat perkembangan industri pelancongan di Sarawak bersama tetamu kita yang akan saya perkenalkan sebentar saja lagi. Jadi pastikan anda tidak menukar siaran anda. Kita kembali sebentar saja lagi dalam Nang Rindu. Hari ini dalam Nang Rindu, kita akan berbicara topik mengenai Regatta Sarawak dan juga industri pelancongan di Sarawak. Regatta Sarawak saban tahun cukup meriah dengan kunjungan orang ramai. Bukan saja di Sarawak, malah di seluruh Malaysia, luar negara juga memeriahkan Regatta Sarawak. Dan tahun ini juga pada 11 hingga 13 November akan berlangsungnya Regatta Sarawak. Acara yang cukup dinanti-nantikan. Kita nak tahu mengenai Regatta Sarawak ini bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Kita ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Ik Pahun Joik, Setiausaha tetap di Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sarawak. Selamat datang. Terima kasih. Regatta Sarawak, saya rasa anda cukup sinonim dengan acara Regatta Sarawak tersebut. Tapi tahun ini dia diadakan pada 11 hingga 13 November. Ada pertukaran tarikh di situ ya, Datuk? Ya, terima kasih. Pada tahun ini tarikh untuk Regatta Sarawak telah dipindah kepada bulan November. Ini adalah untuk memberi kesempatan kepada tetamu bukan saja daripada luar negeri, bahkan juga tempatan untuk berkunjung dengan membawa keluarga. Kementerian memang target November sebab hujung November ini merupakan musim cuti sekolah. Jadi kita inginkan juga perayaan seperti ini untuk menggalakkan masyarakat tempatan untuk membawa anak-anak, saudara mara untuk sama-sama melihat kemeriahan di waterfront Kuching. Itulah saya cakap tadi, setiap tahun walaupun acara ini sudah selalu diadakan, tapi sentiasa meriah ya, Datuk? Ya, biasanya Regatta Sarawak ini kita adakan pada bulan September. Tetapi setelah kita lihat bulan September tu terlalu banyak acara-acara lain. Jadi kita agihkan kepada dan alihkan kepada bulan yang di mana kita nampak kurang acara dan pesta. Jadi itulah sebabnya Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk memindahkan tarikhnya kepada pertengahan dan hujung bulan November. Ya. Tapi kalau kita nak buka sedikitlah lembaran sejarah ya, Datuk. Bagaimana sebenarnya Regatta Sarawak ini bermula sebelum ia berkembang menjadi seperti mana acara yang kita tahu pada hari ini? Ya, Regatta Sarawak ini memang mempunyai sejarah yang tersendiri. Kalau kita lihat Sarawak merupakan sebuah negeri yang kaya dengan sungai. Ya. Sungai-sungainya besar dan luas dan panjang. Dan pada masa dulu dengan tidak adanya pengangkutan darat, maka sungai ini merupakan nadi. Bukan saja pengangkutan, bahkan untuk pergerakan ekonomi. Dan pada zaman dulu juga ceritanya selain daripada menggunakan sungai sebagai sumber ekonomi, mereka melihatkan bahawa inilah mungkin tempat untuk bersukaria. Jadi lahirlah apa yang dipanggilkan sebagai pertandingan lumba perahu. Dan pada masa pemerintahan Brooke, perahu ini ataupun regatta ini digunakan untuk mendamaikan suku kaum yang pada dulunya selalu bergaduh dan mengadakan
apa kata kita tu, perlawanan ataupun dia lawan satu sama lain. Jadi Brooke panggil ketua-ketua mereka, apa salahnya kita berdamai dan kita gunakan regata ini sebagai satu instrumen untuk kita berdamai. Maka lahirlah regata seperti di Kapit dan juga di Batang, di Baram. Dan pemerintah menggunakan perlombaan ini sebagai satu alat untuk mendamaikan suku kaum yang sentiasa suka bergaduh pada tahun-tahun yang lepas. Itulah sejarahnya. Selepas itu kita lihat bahawa regata ini mampu untuk menyatukan masyarakat. Jadi oleh demikian pada tiap-tiap tahun, bahkan tiap-tiap bahagian di Sarawak mempunyai acara regata masing-masing. Dan regata Sarawak ini merupakan regata yang terbesar di negeri Sarawak dengan temanya Race for Harmony. Maksudnya kita panggil semua yang menyertai regata-regata di peringkat daerah, di peringkat bahagian untuk datang dan untuk menyertai regata yang terbesar di Sarawak ini. Seperti yang dia katakan tadi lah, Sarawak kaya dengan sungai. Dan ada banyak regata selain daripada regata Sarawak ni, kita ada regata Baram, regata Mini Betong juga ada. Ketika benak hari itu juga ada regata diadakan kan? Ya, di masa benak di Seri Aman pun ada satu segmen di mana diselitkan iaitu regata Seri Aman. Jadi kita nampaklah di mana-mana bahagian asal ada sungai, maka sungai itu dimaksimumkan gunanya bukan saja untuk aktiviti ekonomi, bahkan untuk bersukaria dan pesta. Jadi apa yang menyebabkan di Sarawak ini, di Kuching ini menjadikan lokasi yang dipilih untuk regata Sarawak? Kuching dipilih kerana Sungai Sarawak ini mempunyai sejarah yang tersendiri. Dan kita nampak juga Kuching sebagai pintu masuk pelancongan ataupun the gateway to Sarawak. Maka dengan adanya infrastruktur yang sedia ada, dan juga dengan adanya kelengkapan seperti waterfront yang sedia ada, maka Kerajaan Negeri melihat bahawa inilah tempat yang paling sesuai untuk mengadakan regata yang terbesar seperti regata Sarawak ini. Dan sebenarnya selain daripada perlumbaan perahu, kita ada banyak acara sampingan, ada pesta makanan, bazar kraftangan, dan baru-baru ini saya rasa sekitar 3-4 tahun lepas ada acara perahu naga pula, Dragon Boat. Datuk cerita sikit macam mana perkembangan ini? Ya, pada peringkat awalnya regata ini hanya kita tumpukan kepada penyertaan tempatan. Ya, jadi apabila kita melihat bahawa sudah sampai masanya untuk kita membuka Sarawak sebagai destinasi pelancongan dan kita nak melihat acara dan pesta ini sebagai satu acara di mana kita boleh menarik penyertaan luar negara, maka kita pun berbincang dengan International Dragon Boat Federation, apalah kiranya kita boleh membawa penyertaan daripada luar negara melalui acara Dragon Boat. Justru itu pada tahun pertamanya, iaitu 4 tahun yang lepas, acara Dragon Boat ini kita buat sebagai acara pameran, exhibition dahulu. Kita nak melihat sama ada sambutan ataupun tidak. Jadi selepas kita melihat bahawa sambutannya begitu baik, jadi 3 tahun yang lepas kita mengadakannya sebagai acara pertandingan yang diiktirafkan oleh International Dragon Boat Federation. Maka tahun ini adalah tahun ketiga kita mengadakan pertandingan dan nampaknya tiap-tiap tahun bilangan penyertaan daripada luar negara cukup menggalakkan. Tahun ini contohnya ada 9 buah negara dan 23 pasukan akan menyertai segmen International Dragon Boat ini. Dan masa pertandingan ataupun acara ini kita pun rebrand sebagai Kuching Waterfront Festival. Dan tonggak utamanya Kuching Waterfront Festival ini adalah Dragon Boat dan Regata Sarawak. Di mana acara ini kita mulakan pada 10 hari bulan November sehingga 21. Maksudnya 10 hari. Kalau dulunya regata hanya 3 hari. 3-4 hari saja. Ya, sekarang 1 minggu ya. Jadi
Kuching Waterfront itu akan penuh dengan Meriah, kemeriahan, penuh dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, ada jualan seperti yang saudara kata tadi, kraft tangan, makanan tempatan dan sebagainya. Maka ini kita nak buatkan Kuching Waterfront itu sebagai satu tempat yang pelbagai aktiviti. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pusat tumpuan dan tarikan bukan saja domestik, bahkan pelancong-pelancong yang berkunjung ke Kuching nanti. Baik Datuk, saya nak tanya sekejap lagi bagaimana aktiviti-aktiviti sampingan selain daripada Perahu Naga dan juga Regata Sarawak. Tapi kita nak berehat dahulu, kembali lagi selepas ini. Kembali lagi dalam Nang Rinduk, kita berbicara hari ini begitu hangat perbincangan kita mengenai Regata Sarawak. Dan selain daripada Perahu Naga dan juga Regata Sarawak menjadi acara tunjang, acara utama tu Datuk, apakah juga acara-acara sampingan ataupun tarikan-tarikan yang akan berada ketika Regata Sarawak nanti? Ya, pihak jawatan kuasa pengelola telah menyediakan pelbagai acara sampingan yang lain. Di atas darat kita ada jualan makanan, pelbagai jualan makanan, bukan saja makanan Sarawak, bahkan kita jemput juga daripada negara-negara ASEAN. Ya, jadi mereka yang nak mencuba makanan daripada Korea, Jepun, Cambodia, Singapura, Brunei dan juga rakan-rakan daripada Semenanjung kita jemput, bolehlah datang untuk mencuba. Itu makanan-makanan tempatan dan makanan Malaysia. Di samping itu juga kita ada pameran dan jualan kraft tangan. Ya, itu merupakan tarikan utama. Dan tahun ini juga kita telah membuka beberapa ruang untuk golongan belia kita yang berkecimpung dalam acara dalam bidang lukisan dan kesenian untuk mempamerkan kemahiran mereka. Kerana tujuan kita adalah untuk melibatkan semua segmen dan sektor masyarakat. Pada waktu malamnya pula akan diadakan pelbagai acara kebudayaan, kesenian, dan yang unik di Sarawaknya itu pertandingan bermukun. Itu yang kita adakan dan kita juga dengar bahawa mungkin ada artis terkenal sama ada daripada Semenanjung ataupun Indonesia yang akan dijemput. Ini mungkin dalam 2-3 hari nanti kita akan dapat mengetahuilah siapa artis berkenaan. Tapi walau bagaimanapun kita telah memanggil 3 ataupun 4 artis daripada Sarawak yang sekarang di Kuala Lumpur untuk balik sini dan untuk sama-sama meriahkan suasana pada waktu malamnya. Jadi tiap-tiap malam diadakan pentas dan juga pertandingan karaoke dan juga persembahan kebudayaan dan kesenian. Memang meriah. Tak Ya. berhenti acara tu. Ini adalah selaras dengan tahun yang lepas di mana Kerajaan Negeri telah mengisytiharkan Bandaraya Kuching sebagai Bandaraya Perpaduan. Ya, jadi kita nak menonjolkan ciri-ciri perpaduan yang terdapat di kalangan kepelbagaian kaum kita lah. Itu sebenarnya objektif di sebalik semua aktiviti ini. Sambutan daripada luar negara, maksud saya dari segi tetamu kehormat daripada luar negara, ada yang sudah menyatakan keinginan untuk datang? Ya, sememangnya rakan kita daripada negara Brunei, kita jangka beberapa tetamu khas akan datang. Kita juga dengar bahawa Kalimantan akan membawa rombongan untuk pertandingan lumba perahu dan lumba dragon boat. Ya. Jadi jiran kita akan menyertai acara dragon boat dan juga regata. Jadi mungkin juga pegawai-pegawai kanan daripada Singapura dan seperti yang saya katakan tadi, 8 pegawai tinggi daripada International Dragon Boat Federation akan datang untuk menilai persiapan dan venue kita sama ada tapak dan Kuching Waterfront ini dapat dimasukkan ke dalam sirkuit International Dragon Boat Federation. Mudah-mudahan sekiranya didapati bahawa kita punya event layak, maka ianya akan dimasukkan dalam International Dragon Boat Federation Circuit. Maksudnya, ini penting dari aspek promosi dan pelancongan kerana Kuching akan dimasukkan
ya, di dalam kalender dunia sudah. Dan yang pentingnya, yang uniknya menurut mereka, kebanyakan pertandingan perahu naga sama ada dibuat di kawasan lapang, di kawasan laut, ataupun di empangan. Tetapi yang uniknya di Kuching, kita adakan di dalam sungai. Itu beza dia. Antara Dragon Boat di Sarawak dan juga di negara-negara lain. Kebanyakannya sama di kawasan laut, tepi laut, ataupun di dalam empangan. Ataupun tasik ya. Tapi yang kita punya, kita buat di dalam sungai. Jadi itu keunikan ya. Dan kita nampak bahawa mereka, pengunjung dapat melihat daripada kedua tebingan. Kalau kita adakan di tasik, kadang-kadang kita nampak peserta saja. Ataupun kalau di laut, kita tak nampak, ya. Tapi kita di dua-dua tebingan tu kita nampak sentiasa penuh dengan pengunjung. Jadi itulah keunikan acara regata dan juga Dragon Boat yang kita adakan di tebingan Sungai Kuching, kerana kedua-dua tebing dapat di mana kita dapat memuatkan semua pengunjung-pengunjung yang datang. Dan Datuk, Dragon Boat ini juga satu acara menarik lah, kerana pada diadakan pada tahun ini antara satu acara tumpuan. Saya rasa satu ketika dahulu Dragon Boat ini pernah diadakan, kemudian dia berhenti sekejap dan kemudian diadakan semula. Apa yang menyebabkan perkara ini berlaku sebenarnya? Ya, betul. Satu ketika dulu Dragon Boat ini memang ada dianjurkan, tetapi anjuran itu oleh persatuan. Ya, dan lebih mirip kepada acara-acara keagamaan. Jadi unsur pertandingan itu kurang. Jadi oleh sebab itulah kita nampak sambutan daripada luar tidak begitu menggalakkan. Di samping itu juga mereka tidak berhubung dengan badan induk antarabangsa yang mengurus dan mengiktirafkan acara ini. Jadi selepas kita kenal pasti bahawa cara untuk menaikkan lagi acara ini sebagai satu acara utama adalah untuk bergabung ya dengan International Dragon Boat Federation. Jadi selepas kami berbincang dengan pihak mereka mengatakan bahawa tidak salah kalau kita nak cuba. Jadi itulah selepas tu kita cuba dan nampaknya ini sudah tahunnya keempat. Mudah-mudahanlah kita doakan supaya acara ini akan terus menjadi acara tahunan pada tahun-tahun yang akan datang. Kita harapkan begitulah. Tapi acara ini juga, perlumbaan-perlumbaan ini berlaku di sepanjang Sungai Sarawak. Dan ketika ini pembinaan salah satu tambah nilai pada landscape di Sarawak itu Golden Bridge sedang berlaku. Jambatan ini mestinya akan menjadi tumpuan nanti. Tapi tidakkah pembinaan ini akan mengganggu laluan perlumbaan nanti itu? Ya, pembinaan Golden Bridge ini merupakan satu lagi ikon untuk mentransformasikan kawasan waterfront, ya. Dan kita jangka kalau ikut perancangan pada bulan November tahun depan akan siap. Saya nampak bahawa ini seperti yang dikatakan tadi akan menambah nilai estetik ya kepada kawasan itu. Dan kalau kita lihat tepat permulaan untuk Dragon Boat dan juga regata adalah di kawasan di bawah, bukan yang di tempat di mana jambatan itu dibuat ya. Jadi saya lihat bahawa jambatan itu nanti akan mungkin boleh kita jadikan sebagai satu lagi tempat untuk melihat ya, untuk pengunjung-pengunjung, dan mungkin sebagai pentas utama kita di mana kita boleh melihat daripada atas untuk meninjau perlumbaan-perlumbaan yang sedang berlaku di sana. Dan kita akan berbincang dengan Jawatan Kuasa Teknikal. Mungkin kita di hadapan jambatan itu nanti kita buat sebagai garis penamat. Ya. Dan untuk permulaan kita akan adakan di bawah, bahagian bawah lagi sungai. Saya rasa pembinaan jambatan sepanjang 400 meter dengan lebar 3.25 meter ini, saya rasa mungkin akan memeriahkan lagi acara regata Sarawak nanti. Itulah harapan kita. Ya. Datuk, bagaimana orang-orang di luar ataupun para peniaga, kalau mereka hendak mengetahui lebih lanjut regata Sarawak ini, siapa yang harus dihubungi? Ya, kita mewujudkan beberapa jawatan kuasa. Jadi untuk penyertaan lumba perahu masih dibuka, walaupun pada mulanya ditutup
pada 30 hari bulan ya, Oktober. Tapi sekiranya masih ada yang ingin nak menyertai ini, boleh berhubung dengan Lembaga Sungai Sarawak. Itu untuk acara air. Untuk acara darat, di mana yang melibatkan jualan makanan dan juga minuman dan hawkers, ini adalah di bawah jawatan kuasa DBKU, ya, DBKU. Dan untuk mereka yang nak jual makanan, itu makanan sama ada ASEAN, konvensional ataupun otentik, adalah di bawah jawatan kuasa UPIA, ya, unit di bawah Jabatan Ketua Menteri, dan untuk kraft tangan di bawah Perbadanan Kraft Tangan. Ada laman web Datuk? Laman web sudah siap dan boleh kita masukkan di Sarawak Regatta. Laman web ini sentiasa diupdate oleh Sarawak Tourism Board. Ya, memang sudah ada. Dan Regatta Sarawak satu acara yang cukup meriah dan menjadi tumpuan setiap tahun. Selain daripada Regatta Sarawak, apa juga acara-acara di dalam kalender pelancongan negeri Sarawak ini, Datuk, pada penghujung tahun ini dan mungkin sehingga tahun hadapan? Ya, kita telah agak sampai penghujung tahun, tapi kebetulannya ketika kita mengadakan Regatta Sarawak ini, kita ada satu acara peringkat antarabangsa, yaitu the International Congress and Convention Conference, ICA. Ini melibatkan 800 peserta daripada 90 negara di seluruh dunia. Ya. Mereka ini merupakan CEO dan pengurusi dan mereka yang terlibat dalam business event, ya, convention bureau dan sebagainya. Dan kebetulannya juga pada malam 13 November mereka akan mengadakan di welcoming dinner juga di waterfront, ya. Jadi kita gabungkan acara yang kita adakan di waterfront dengan acara ICA ini supaya nampak lebih tambah nilai, yang kedua kemeriahan yang ada. Dan untuk acara yang akan kita sediakan untuk tahun hadapan 2017, yang kita rasa perlu kita kongsi bersama adalah IFA, International ASEAN International Film Festival dan Award. Ya. Ini kalau ikut perancangan kementerian akan kita adakan pada bulan April. Di sinilah kita nampak pembuat filem, artis dan pelakon-pelakon daripada negara ASEAN akan berkunjung dan akan berkumpul di sini untuk kita melihat dan menilai siapakah di antara mereka yang akan menerima anugerah khas film-film di ASEAN ini. Ya, itu berhubungan dengan IFA. Dan seperti yang kita war-warkan juga, mungkin tahun hadapan mula perfilman satu movie, iaitu Hollywood movie The White Raja. Kalau ikut perancangan, producer dan director daripada Hollywood, mereka akan ke sini pada bulan April untuk reki dan buat prop. Itu akan mengambil 3 bulan, dan dijangka film ataupun syuting akan bermula dalam bulan Julai ataupun bulan Ogos. Daripada pandangan secara mikronya, Regatta Sarawak, kita lebih ke pandangan makro pula, industri pelancongan, termasuklah pembikinan filem daripada Amerika, penerbitan daripada Amerika, iaitu White Raja, yang bakal melihat Sarawak sebagai lokasi utamanya. Jadi, Datuk, bagaimana anda melihat pembikinan filem ini memberi manfaat kepada industri pelancongan di negeri kita, Datuk? Ya, kalau kita lihat daripada contoh-contoh negara lain, kita lihat New Zealand, The Lord of the Ring, contohnya. Kalau dulu New Zealand tidak terkenal sebagai destinasi pelancongan, tetapi setelah dibuat syuting ataupun perfilman Lord of the Ring, maka banyak peminat filem itu ingin melihat di mana sebenarnya film itu dibuat, ya. Jadi kita lihat contoh-contoh lain macam Winter Sonata di Korea dan sebagainya. Ya. Kita lihat bahwa dari impaknya kita jangkakan bahawa dengan adanya movie The White Raja ini yang akan dibuat di Sarawak,
nya akan membawa impak kepada satu, seluruh dunia akan mengenali di mana Sarawak. Yang kedua, mereka yang tertarik dengan filem ini nanti cerita-cerita dalamnya akan mungkin ingin datang untuk melihat di mana Sarawak. Kerana kita tahu bahawa sekarang ni Sarawak kadang-kadang kurang dikenal di masyarakat dunia. Jadi kita lihat satu daripada strateginya, selain daripada promosi biasa, konvensional, kita lihat mungkin penggunaan syuting dan movie seperti ini akan meletakkan Sarawak sebagai satu destinasi yang mereka, yang pengunjung dan pelancong-pelancong luar negara akan bertanya-tanya, di mana Sarawak? Bagaimana nak ke Sarawak? Jadi dengan adanya pertanyaan seperti itu, kita harap nyanya akan membawa hasil, yaitu mereka akan datang untuk melihat dengan mata sendiri apa kekayaan dan kepelbagaian yang kita ada, yang akan kita sediakan untuk mereka yang akan berkunjung ke sini nanti. Sarawak di mata dunia, itu yang kita ingin lihat, Datuk. Dan Datuk beberapa tempat di luar negara juga giat mempromosikan Sarawak. Saya rasa pada awal tahun ini di Singapura, ya Datuk. Sebenarnya Travel Malaysia Fair, dan baru-baru ini di Yogyakarta. Kerjasama yang bagaimana dengan negara-negara luar? Bagaimana juga pandangan masyarakat luar mengenai negeri kita Sarawak ini, Datuk? Ini satu soalan yang baik, kerana apabila kita ke Singapura awal tahun ini untuk promosi kesedaran, kita pun terkejut bahawa banyak rakan-rakan ataupun belia-belia di Singapura dia kurang kenal di mana kucing. Walaupun kita lihat daripada Singapura ke kucing hanya 40 minit ya kalau kita guna pesawat. Mereka lebih kenal Johor, Kuala Lumpur, Thailand dan Bali. Jadi kita pun heran. Jadi daripada maklum balas yang kita dapat daripada rakan-rakan dalam industri pelancongan, mereka mengatakan mungkin satu, kurang promosi. Dua, dari segi produk-produk yang kita ada perlu kita tunjukkan kepada golongan-golongan tertentu yang berminat, ya. Contohnya mereka yang berminat dari segi ekoturism, adventure dan sebagainya. Sebenarnya banyak yang minat. Jadi oleh demikianlah kita telah mengadakan satu rangkaian kerjasama dengan pihak kerajaan Singapura, di mana beberapa kunjungan kehormat, perbincangan di peringkat menteri, peringkat pegawai telah diadakan. Dan 2 minggu yang lepas kita telah menghantar satu pasukan yang diketuai oleh Sarawak Tourism Board untuk menyertai ITB Singapura. Ini merupakan satu ITB ini merupakan International Trade Fair, di mana melibatkan industri, penggiat-penggiat industri daripada luar negara di Singapura. Jadi mudah-mudahanlah dengan adanya promosi seperti ini, Sarawak akan dikenali bukan saja di mata dunia dahulu, tapi dengan jiran-jiran kita terdekat. Kita tumpukan contohnya Singapura dan mungkin negara-negara ASEAN yang lain. Itu dia. Cukup menarik kerjasama ini, dan kita syabas juga kepada Datu sering keluar negara untuk mempromosikan Sarawak. Tapi kita akan berehat dulu. Jangan lupa kita nak tahu mengenai perancangan Kementerian Pelancongan pula selepas ini nanti. If adventure had a home, it would be the vast wilderness. Grand, green, awesome, like no other place on earth. If adventure had a home, it would be filled with the friendliest people on earth. People of different races, religions, and cultures. If adventure had a home, it would be here when one arrives as a guest and leaves as family. Kembali lagi dalam Nang Rindu, dan kita mendengar begitu banyak aktiviti-aktiviti sebelum ini, sepanjang tahun ini, antara Datuk iaitu bersama dengan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan.
Dan bagaimana pula Datuk mengenai perancangan pada masa hadapan ataupun tarikan-tarikan baru mungkin yang bakal dibina pada tahun-tahun berikutnya? Ya, kerajaan negeri memang melihat sektor pelancongan sebagai sektor yang boleh menganjakkan sektor perkhidmatan ya ataupun service sector. Maka kerajaan negeri telah mengenal pasti beberapa strategi dan perancangan untuk melihat dan membangunkan ya sektor ini. Antaranya adalah pertama, tarikan ataupun kekuatan kita adalah dalam culture, adventure dan nature ya, CAN. Dalam pendeknya, ringkasnya ya. Jadi apabila kita melihat dari aspek ini, yang perlu kita melihat dari segi infrastruktur yang ada, terutamanya di dalam our national park. Ya, National Park ini merupakan tarikan utama. Jadi sekarang kita sedang bekerjasama dengan Jabatan Hutan untuk membaik pulih dan untuk memperbaiki dan membina infrastruktur yang perlu supaya pelancong-pelancong yang ingin menggembara, ingin membuat trekking di National Park kita akan dapat membuatkannya dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang selamat dan akan membawa kepuasan kepada mereka. Itu dari aspek infrastruktur. Yang kedua, kita juga akan melihat bagaimana kita boleh menarik lebih banyak acara dan pesta di peringkat antarabangsa. Ya, kerana pesta dan acara ini mampu bukan saja menjana aktiviti ekonomi kepada hawkers kita, kepada penjual-penjual kraft dan makanan, bahkan juga mampu untuk membawa pelancong-pelancong daripada negara luar untuk sama-sama merayakan pesta dan acara ini. Contohnya pada tahun yang akan datang, kerajaan telah bersetuju untuk memperluaskan lagi the World Rainforest Music Festival. Kita bukan saja tumpukan di Sarawak Cultural Village, bahkan kita akan melahirkan suasana pesta di seluruh Bandaraya Kuching. Jadi mereka yang betul-betul nak melihat otentik rainforest, mereka boleh berkunjung ke Kampung Budaya. Mereka yang tak sempat atau tak mampu tapi masih ingin merasakan, kita akan membuat pocket show ya di tempat-tempat, contohnya mall, di hotel, kerjasama dengan hotel-hotel dan juga tempat-tempat strategik di kawasan Bandaraya, supaya suasana perayaan itu akan semua dirasai oleh warga di Bandaraya Kuching. Itu yang kedua. Dari segi produk-produk baru yang akan kita bina, khasnya di Kuching ini, yang pertama kita akan transform kawasan Santubong, kerana kita kena pasti bahawa Santubong merupakan tapak warisan yang terkenal ya. Sejak sebelum zaman Brooke dulu kita aktiviti perdagangan dan sebagainya memangnya datangnya daripada kawasan Santubong. Maka Jabatan Museum telah bercadang dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, sudah pun dilulus oleh Kerajaan Negeri untuk membuat archaeological park. Iaitu taman arkeologi di Santubong, dan di dalam taman itu kita akan membuat trek di mana kita buat signage untuk menunjukkan tapak ini apa dia punya warisan, kawasan ini apa warisan dia, dan satu bangunan khas yang akan menempatkan Alfred Wallace Research Center akan kita buat, kerana kita tahu bahawa Alfred Wallace ini merupakan seorang naturalist dan botanis yang terkenal dulu bersama dengan Darwin. Darwin. Jadi banyak yang tak tahu bahawa Wallace pada suatu ketika membuat kajian dia di Sarawak, khasnya di Semunjan dan di Bukit Serembuk dekat Sinyawan. Maka inilah kita nak lihat dan gabungkan supaya dalam 5-6 tahun nanti kita ada kepelbagaian produk. Ya. Jadi kalau mereka yang minat kepada hutan rimba, National Park kita ada. Mereka yang minat kepada sejarah warisan, maka ada tapak dan sebagainya. Dan mereka yang nak shopping, kita sudah banyak shopping mall contohnya. Jadi inilah perancangan kerajaan dan kementerian
Dan kita rasa bahawa dengan adanya perancangan seperti ini, kita harap dalam 5-6 tahun yang akan datang, kita boleh dan yakin kita boleh posisikan Sarawak sebagai mungkin destinasi baru pelancongan di kawasan ini. Jadi akhir sekali Datuk, harapan anda yang kepada industri pelancongan di Sarawak ini dan mungkin pesanan kepada rakyat Sarawak terutamanya bagaimana mereka boleh mainkan peranan untuk membantu industri pelancongan di negeri ini. Ya, Sarawak memang terkenal dari segi hospitality kita. Selalu kita apabila kita mendengar daripada rakan-rakan yang balik daripada Sarawak mengatakan wah orang Layanan Sarawak cukup peramah, riang, ria, ya. Jadi saya harap kita kekalkan identiti kita ini sebagai masyarakat yang sentiasa menerima pengunjung-pengunjung kita, baik sama ada di kawasan bandar, di kampung ataupun di rumah panjang, ya. Kerana ini merupakan identiti kita. Dan yang kedua, Sarawak ini merupakan masyarakat kepelbagaian kaum. Jadi kita haraplah ini merupakan kekuatan kita, ya, dan keunikan kita. Jadi kita harap khasnya golongan-golongan belia, jangan kita abaikan warisan budaya ini. Kita harus sama-sama pupuk, kekal dan mempergayakan, ya, supaya warisan yang kekayaan warisan ini akan sentiasa berkembang dan akan sentiasa kita pamerkan di mata dunia. Itu dia. Dan terima kasih Datuk I Pahun Joy hari ini sudi bersama kita. Sebenarnya saya rasa kita boleh ucapkan syabas kepada Datuk I Pahun Joy dan juga mereka di Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan kerana sering turun padang bukan saja di dalam negara, di luar negara juga untuk giat mempromosikan Sarawak di mata dunia, dan harapkan kita juga dapat memainkan peranan untuk memperkasakan lagi industri pelancongan di negeri ini. Baiklah, kita dah pun berada di hujung rancangan. Semoga anda terhibur dengan perbincangan yang kami bawakan kepada anda hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Nang Rinduk pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi.